gantung lah. Cepat. Cepat je. Aduh, kita nak makan pun rasa bersalah macam. Ketika beliau menghantar kad jemputan kahwin, beliau datang bersama dengan borang cuti. So, dia ingin memohon cuti kepada saya. So, dia kata, "Tuan, saya nak mohon cuti." Okey. Boleh. Okey, dia kata dekat saya, "Tuan, saya nak bercuti." Lepas tu saya kata cuti apa? Kemudian dia kata, "Saya nak cuti kahwin." Saya bergurau dengan dia. Saya kata, "Tak boleh ni." Tu dia kata, "Tak boleh." Dia kata, "Boleh, tapi dengan syarat," saya kata. "Kad kahwin yang pertama mesti hantar dekat saya." Lepas tu dia gelak dengan saya, ketawa. Lepas tu dia kata, "Boleh tuan, tak ada masalah." Kemudian saya luluskan, saya bagi ambil borang tu, cuti dengan dia. Kemudian saya peluk dia, saya kata saya ucapkanlah tahniah dan selamat pengantin baru. So, itulah momen saya yang saya tak lupakan dengan dia, yang saya bergurau dengan dia dalam pejabat saya. Pemergian Wira Merah Muhammad Adib Muhammad Kasim yang gugur ketika bertugas 3 tahun lalu masih dirasai pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya, termasuk ketuanya, Timbalan Penguasa Bomba Said Syahril Anwar. Awal dalam baris. Keluar baris. Berapa banyak aset yang rosak malam tu? Kiranya ada 2 Ada 2, satu van IMRS kita ni dan juga satu adalah FRT jenis Scania. Tentera ni lah. Ya. Okay. Seperti mana yang dilihat sekarang ni lah, keadaan macam ni, inilah senario yang telah berlaku lah kan. Jadi kalau dilihat di sini, kita masih lagi menunggulah sekiranya ada apa-apa perkembangan, maka akanlah kita ambil tindakan selanjutnya untuk repair ke atau macam mana kan, nanti akan dimaklumkan. So basically tengok dekat bahagian depan tu, okey, bahagian tepi ni dan juga di sekitar pintu ni lah. Bagaimana berlaku rosakan yang dijentera ini tuan? Okey, seperti mana yang kita lihat ni dekat bahagian depan ni, inilah benda-benda yang telah seperti mana dimaklumkan lah, yang kena dengan cermin ni. Kalau tengok dekat sini, kerosakan dia pecah di seluruh bahagian cermin ni lah. Jadi keadaan dia seperti ini. Jadi insya-Allah benda kejentera ni pun sama dengan kenderaan MRS, masih menunggu dalam siasatan lagi sehingga selesai sepenuhnya dan barulah diambil tindakan untuk membaik pulih, untuk boleh digunakan semula di masa depan nanti. Okey kan? Okey. Jawab. Aku tanya, aku jawab. Kau pernah tak kenal? Okey, tak apa. Okey. Manakala Raja Syahril Ashraf Raja Nahar merangkap adik ipar kepada Allahyarham Muhammad Adib yang turut bekerja sebagai anggota bomba, menjadikan arwah sebagai idola dan inspirasi, seterusnya menyambung legasi kebombaan dalam keluarga mereka. Arwah pun orang kata meninggal pun dia berjuang. Orang kata dia bertugas kan, berkorban untuk negara kan, demi orang kata nyawa dia sendiri dia hantar. Sebab kami bomba ni macam tu lah kan. Orang kata setiap kali pergi operasi je yang kami tahu, yang kami fikir kerja nama itu kan nama Ta'ala kan, hantar nyawa lah kerja kami ni kan. Sama dia tu lah, kadang saya sendiri pun kadang kalau pergi operasi macam tengok operasi ni kan, kadang bagi tahu orang rumah kalau ada rezeki abang balik, tak ada lah kan.
Macam tu lah. Sebab apa kita dah masa kan. Kehilangan ahli keluarga daripada dengan bertugas kan. Turut merasai kehilangan arwah ialah rakan karibnya Muhammad Fadil Buari yang telah bertugas sebagai anggota Jentera Perkhidmatan Perubatan Kecemasan EMRS Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya sejak tahun 2015. Saya dengan arwah ni rapat masa dia masuk balai ni. Sebab masa tu saya memang satu pasukan dengan dia. Lagipun dia satu unit dengan saya, MRS. Jadi rapat tu dah lebih ke macam adik-beradik lah. Barang-barang ni saya ambil kat loker dia. Ambil dengan dia punya baju biru. Macam baju api ni dia memang sangkut kat hanger tu lah. Yang kita ambil kat loker dia macam baju ni. Ya coloreng dia dengan kasut-kasut dia. Yang saya ingat sampai sekarang hari last dia tu lah. Dia tunjukkan lah dia punya, yang dia nak kahwin dia tunjukkan dia punya baju pengantin dia kat saya. Tu dia cakap handsome tak saya pakai ni. Lepas tu dia cakap lah nanti kahwin saya kahwin dia datang lah. Selain almari khas yang mengandungi uniform arwah, ikan kelisa berharga RM300 milik Allahyarham juga terus dipelihara oleh rakan-rakan setugasnya termasuk Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Razi Edi. Masa malam kejadian tu, sebelum masuk kerja, sebelum pukul jam 8 malam tu, saya jumpa dia dekat atas. Dia cerita pasal dia punya ikan dekat saya kan. Sebab saya dengan dia sama-sama bela ikan kan. Ikan dia start bela pada tahun 2000, tak silap saya 2016 lah. Daripada kecil lah ikan tu kan, dia sampai sekarang lah. Warga Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya reda dengan pemergian rakan setugas mereka, Allahyarham Muhammad Adib yang disahkan meninggal dunia pada 17 Disember 2018 jam 9.41 malam. Pemergian seorang wira merah yang dirasai seluruh negara, Muhammad Adib Muhammad Kasim berkorban nyawa demi berkhidmat untuk negara. Perjalanan terakhir Muhammad Adib itu tadi pastinya menjentik hati kita betapa kerakusan nilai manusiawi meragut keluhuran hati pejuang sejati. Allahyarham Muhammad Adib menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara setelah 3 minggu bertarung nyawa ekoran kecederaan parah pada paru-paru yang dialaminya ketika bertugas. Semasa kita menerima perkabaran mengenai kematian arwah Adib, jadi masa itu saya berada di IJN. Terus bagi pihak Balai Bomba, jadi saya menghubungilah balai untuk membuat persiapan-persiapan yang sepatutnya. Alhamdulillah, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah menguruskan untuk bergerak ke lokasi sana dengan menggunakan aset-aset yang tertentu. Jadi ada sebilangan anggota juga daripada Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya yang bergerak terus pergi ke Kedah pada malam tersebut. Jenazah Allahyarham Muhammad Adib diterbangkan menggunakan aset helikopter MI-17 milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berlepas dari pengkalan udara bomba Subang dan mendarat di Padang Sekolah Kebangsaan Terbengau, Kuala Kedah. Jenazah Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim dikebumikan di tanah perkuburan Masjid As-Saadah di Kampung Terbengau, Kuala Kedah pada 18 Disember 2018, kira-kira jam 1.45 tengah hari. Dan lokasi ini sebenarnya terletak berhampiran dengan rumah keluarga arwah, kira-kira 500 meter daripada lokasi ini. Syukur Osman, seorang penggali kubur antara penduduk kampung yang berada di sisi Allahyarham Adib ketika di IJN dan turut menguruskan jenazah arwah pada hari pengebumian. Kita nak pergi tu.
Hari Peladang dia jadi tu. Hari Peladang tani tenok nelayan dia buat di Sedang ni ingat. Terus pergi tengok dah sekali. Lepas tu saya minta balik. Duduk sana pun banyak hari juga lah. Duduk IJM dekat 10 hari juga. Saya lah korek dengan anak-anak lah semua. Pakat tolong-tolong kawan-kawan tu. Dia ni dia suka main bola. Dia main bola pun laju juga. Dia main back lah dia ni. Dia laju juga lah main bola dia main. Dia biasa cerita kat saya. Satu hari band tak cik accident kan. Dia akan main tolong pak cik. Potong band pak cik satu hari. Lagu tu dia cerita ingat ke dia. Cara tu dia tak banyak hari dah jadilah. Saya ingat 2-3 hari dah jadi lah. Manakala Timbalan Pengerusi Masjid As-Saadah Abdul Wahab Cik pula tidak menyangka berita yang dilaporkan di media mengenai anggota bomba tercedera ketika bertugas itu ialah Allahyarham Adib merangkap cucu saudaranya. Wahai Muhammad Adib bin Qasim, yarhamkallah. Masa tu saya nak pergi makan kenduri. Saya dengar berita kata ahli bomba yang kena di Kuala Lumpur tu, tengok apa nama gambar muka macam Adib. Balik di rumah barulah sampai berita sahih. Bila dia dapat kata sedang sikit, ada dia sedang. Kita duk seronok dah ingat Adib ni akan dapat segak macam biasa lah. Dia sedang, dia boleh bercakap apa semua kan. Kemudian lepas tu tak berapa lama, beberapa hari jatuh sakit pula. Sampai akhirnya bawa benda meninggal. Mula bapa dia kata nak bawa balik dengan van ni gitu ya. Tak jangka lah pihak berwajib bagi kat dia ni yang satu penghormatan yang luar biasa lah. Mereka sendiri bawa Adib dengan heli bomba lah. 3 buah kalau tak silap saya turun di padang sekolah tu. Bila sampai jenazah tu, keadaan di kampung Terbengau di padang sekolah keliling penuh dengan orang, meriah semua, ramai semua orang bagi penghormatan terakhir untuk Adib ni. Kemudian bawa mai terus pergi rumah dia Asad, duduk di rumah dia Asad, kemudian bawa mai ke masjid, penuh orang di dalam masjid sampai bagian luar lah. Itu hari yang terakhir. Kemudian alhamdulillah saya pun hari itu kebetulan ada di sini dan dapat sembahyang untuk arwah Adib. Saya alhamdulillah diberi penghormatan juga untuk baca talqin untuk dia. Tambah Abdul Wahab lagi, kepribadian Allahyarham Adib yang penyayang dan ambil berat mengenai orang sekelilingnya menyentuh hati penduduk kampung termasuk ahli masjid ini. Sifat dia Adib ni sejak kecil sampailah dia arwah. Dia yang pertama, dia ni pandai hormat orang tua-tua. Kemudian dia ni sentiasa senyum. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi dia tu. Hubungan dia dengan masjid memang percaya dia lah. Ayah dia pun memang ahli masjid lah. Dia pun lebih kurang macam tu, Adib ni. Dia pun memang ahli masjid lah. Kalau hujan sikit sampai. Kadang-kadang kita tak sampai, dia sampai. Kru 999 bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah turut berkesempatan menziarahi keluarga Allahyarham Muhammad Adib di kampung Terbengau. Kedua-dua ibu bapa arwah, Muhammad Kasim Abdul Hamid dan Asma Aziz, masih bersedih namun reda dengan pemergian anak kedua mereka itu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah, Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Sayani Saidon sentiasa menjemput keluarga arwah ke program anjuran pihaknya bagi mengeratkan lagi hubungan mereka.
dah beberapa tahun berlalu, tapi kita masih mengekalkan hubungan dengan keluarga Pak Kasim ni. Kita tak mahu ada jurang ataupun yang ada ruang untuk menjarakkan Bomba dan juga keluarga Pak Kasim. Sebab kita dah anggap mereka ni memang keluarga kita, keluarga Bomba, dan kita sentiasalah mengambil berat. Kadang-kadang pun Pak Kasim pun ada menelpon kita juga jika beliau memerlukan bantuan, dia akan menelpon lah. Jadi saya pun tidak adalah sebarang halangan ataupun keberatan. Jika kita boleh bantu, kita akan hulurkan bantuan lah kepada keluarga ni. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah telah menamakan Dewan Sebergunanya sebagai Dewan Muhammad Adib bagi memperingati, mengenang dan juga memberi penghormatan kepada arwah yang terkorban ketika bertugas, dan nama dewan ini telah pun dipersetujui oleh keluarga arwah dan ianya telah pun diguna sejak Disember 2018. Kanan, lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasukan, gerak. Pemergian Allahyarham Muhammad Adib tidak melunturkan semangat Wira Merah, malah ia menyemarakkan lagi jiwa mereka dalam menjalankan tugasan kebombaan dan penyelamatan. Setiap kali tugasan yang kami terima, setiap kali panggilan kecemasan yang kami terima, tetap ada risiko dan bahayanya. Cuma apa yang kita boleh jaga, kita boleh mengharapkan kepada anggota-anggota kita, apabila kita berdoa untuk mereka pergi berjuang dengan selamat, maka mereka pulanglah dengan selamat. Itu adalah satunya pengharapan, juga satu doa di mana semua anggota balai yang mana berada di mana-mana jua pun, itulah yang mereka akan terapkan. Mereka akan pergi dengan penuh semangat, balik dengan penuh semangat dan juga selamat. Malah ia memberikan kami penuh semangat, memberi impak positif lagi untuk kami terus berjuang untuk masyarakat. Sila ambil perhatian, sila ambil perhatian, sila ambil perhatian. Kebakaran rumah di alamat nombor 22. Anggota bertugas sila ambil tindakan. Semangat dan dedikasi Allahyarham Adib dan sebilangan Wira Merah lain yang gugur sewaktu bertugas perlu diteladani demi kesejahteraan masyarakat dan negara.